Bismillahirrahmanirrahim. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita sampai ke bab 2 matematik tingkatan 5 di bawah tajuk matriks. Jadi mula-mula sekali kita nak tengok apa itu matriks. Okey, sebelum tu kita tengok dulu satu situasi di sini. Bagaimana nak mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks. Jadi matriks ni sebenarnya kalau kita perhatikan ia adalah susunan nombor dalam suatu kaedah tertentu ataupun cara menulis nombor dalam susunan tertentu. Okey, kita tengok sini dibagi satu situasi. Kedai elektrik Sinar Jaya mencatat jualan 3 jenis kipas dengan menggunakan hamparan elektronik. Rajah menunjukkan jualan kipas angin di kedai, ada 2 pula di sini, di kedai dan dalam talian. Okey, ini ada 3 juga, Mac hingga Mei. Jadi ada banyak benda dia nak combine ataupun dia nak catat. Macam mana cara terbaik dia nak catat? Okey. Jadi yang pertama dicatat mengikut jenis. Ini Mac bulan. Dalam bulan Mac tu berapa jenis kipas berdiri yang terjual, kipas siling dan kipas dinding. Macam mana pula dengan dalam talian. Jadi dia buat untuk ketiga-tiga bulan. Okey, cuba tengok dengan adanya 3 jadual ni ia memudahkan kedai terbabit nak tengok jumlah maksudnya tambah jumlah jualan bulan Mac dan April. Jadi dia tambah. Nampak tak? Janji jadual ni ditulis dalam susunan yang sistematik. Maksudnya kalau dia tulis berdiri dulu, this one pun kena berdiri. Kedai dulu, yang ni pun kedai. Talian di bawah, yang ni pun talian di bawah. Okey, jadi dia hanya perlu tengok 16 tambah 20, 36. 18 tambah 15, 33 dan seterusnya. Jadi dia dapat data untuk bulan Mac dan April. Dia juga boleh buat untuk Mac, April dan Mei. Okey, yang ni kalau dia nak tengok prestasi kedai dia boleh buat perbezaan. Perbezaan jualan bulan April dan Mei. Jadi kalau kita tengok 20, yang ni 15. Jadi mengalami penurunan atau penyusutan. Jadi dia buat dalam bentuk negatif lah. Okay, yang ada, jualan yang ada peningkatan, contohnya 12 kipas siling terjual secara online. Jadi 12, 24, 12 lah. Okay. Nampak Okay. Dan jadual tadi dia boleh buat dalam bentuk jadual ke dalam bentuk matriks. Bentuk macam ni yang dikenali sebagai bentuk matriks. Jadi matriks ni sebenarnya kita susun nombor-nombor tadi dalam bentuk baris. Jadi dipanggil baris 1, baris 1, baris 2 dan juga laju. Okey, laju yang ni, bukan jalur laju. Okey, jadi apa itu matrik? Matrik ialah nombor yang disusun. Nombor yang disusun dalam baris dan laju untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat atau segi empat sama. Yang ni segi empat tepat sebab panjang dan lebar dia tak sama. Panjang 3, lebar 2. Okey, kalau segi empat sama mungkin, bukan mungkin lah. 2 kali 2, 2 baris 2 laju ataupun 3 baris 3 laju. Okey, matrik lazimnya diwakili dengan huruf besar. Huruf besar ni dia sebagai tajuk lah. Nanti awak tengok lepas ni. Dan ditulis juga dalam tanda kurungan. Tu yang membezakan matriks dengan nombor biasa. Dia buat dalam kurungan. Sama ada kurungan berpetak macam ni ataupun kurungan macam ni. Okey, seterusnya kita nak tengok contoh. Ada satu contoh di sini. Contoh 1, wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. Yang ni dia ada maklumat dalam bentuk jadual. Kita nak tukar dia ke bentuk matriks. Senang je yang ni. Kita catat je lah. Kita buat kurungan. Ini catat nombor ni. Nampak tak? Jangan dekat-dekat sebab ni unsur yang berbeza. Dia ada 4. Okay. Ataupun dia boleh catat macam ni. Yang ni sebenarnya dipanggil matrik baris. Yang ni matriks laju. Sebab matrik baris ni sebab dia ada satu baris saja. Matrik laju ni sebab dia ada satu laju sahaja. Okey, kalau tengok B, yang ni kalau kita tengok 3 baris, 3 laju. Okey, ada 2 cara juga.
Dia buat ambil direct ni 13, 5, 1, 10, 24, 8, 8, 9 ataupun dia turn macam ni boleh juga. Okey. Boleh, dua-dua boleh. Okey, matrik ni dikenali sebagai matrik segi empat sama sebab baris dengan laju dia sama. Okey, kalau soalan C ni, kalau tengok dia bagi dalam bentuk ayat. Okey, bentuk ayat. Dalam ujian, Samad mendapat 76 markah untuk bahasa Melayu, 82 matematik, 72 sejarah. Hamid pula, jadi ada dua orang tadi Samad. Okey, Samad, Hamid. Subjek ada 3. Subjek apa? BM, matematik dan sejarah. Okey, ada markah? Okey, ni. Jadi, ada dua cara juga. Yang pertama, dia ikut orang. Laju ni, sini Hamid, Samad, sini Hamid. Ataupun sini BM, bahasa Melayu, sini matematik, sini sejarah. Boleh juga. Ini matrik segi empat tepat. Kenapa? Mempunyai bilangan baris dan bilangan laju yang berbeza. Okay, seterusnya kita nak tengok bagaimana menentukan peringkat matriks dan juga mengenal pasti unsur tertentu dalam matriks. Okay, peringkat matrik ni sebenarnya bilangan baris dan laju dia. Bilangan baris dan laju. Okey, katakan matriks ni dia ada dua baris, ni satu baris, yang ni satu baris, and then dia ada 3 laju. Jadi peringkat dia matriks 2 kali 3. Okey, ni 2 kali 3. Nampak tak? Ni peringkat dia. Okey, ringkas kita baca 2 kali 3. Dan kalau ikut standard dia baca matriks 2 dengan 3. 2 baris, 3 laju. Matriks dengan M dan N laju mempunyai peringkat M kali N dan dibaca sebagai M dengan N. Okey, setiap nombor dalam matriks dikenali sebagai unsur. Okey, ni setiap nombor ni 16 unsur, 18 ialah unsur dan seterusnya. Misalnya unsur baris kedua, laju ketiga ialah 4. Faham? Baris kedua, laju ketiga. Laju dikira dari kiri dulu. Baris dari atas dulu. Okey, huruf besar digunakan untuk mewakili suatu matriks. Misalnya A sama dengan 16, 18, 11. Yang ni yang saya sebut tadi huruf besar. 5, 10, 4. Jadi, unsur bagi A, 2, 3. A ni dia ambil dari sini. A ni. Ni A besar, yang ni A kecil. A, 2, 3 maksudnya unsur yang baris kedua, laju ketiga. Yang ni. Okey. Secara umumnya dia boleh tulis macam ni. A, I, J. I ialah baris keberapa. J ialah laju. A, I, J. Okay, ni sebab A. Okey, kita tengok contoh 2. Diberi 3 matriks P3 negatif 7, 9, Q4, 5 dan R. Peringkat setiap matriks. Yang ni 1 kali 3. Yang ni 2 kali 1. Yang ni 4 kali 4. Okey, kita tengok unsur. Unsur baris pertama dan laju ketiga. P13, 9. P21, 5. P34, 1. Okey, contoh 3. Diberi matriks D. Peringkat matriks 3 kali 2. Okey. Unsur D11, negatif 2. D11. D21, baris kedua, laju pertama, kosong. D32, baris ketiga, laju kedua, 9. Okey. Bahagian seterusnya kita nak tengok matriks sama. Bagaimana menentukan sama ada dua matriks adalah sama. Okey, katakan awak ada dua matriks. Contohnya ni. Suatu matriks tu dikatakan sama. Jadi syarat yang ketat. Jika dan hanya jika kedua-dua matriks mempunyai peringkat yang sama. Maksudnya kalau yang ni 2 kali 2, yang ni pun 2 kali 2. Dan setiap unsurnya sepadan. Sama. Unsur sepadannya adalah sama. Maksudnya A ni mesti sama dengan 1, B mesti sama dengan 2, C 3, D 4. Kalau yang ni, kalau katakan M ni 1, 1, 3, 4, 2. Itu bukan matriks sama. Kita boleh guna simbol sama. Tengok contoh 4 di sini. Tentukan sama ada setiap pasangan matriks berikut adalah sama. Kalau kita tengok A dengan B ni exactly. So A sama dengan B.
C dengan D ni bukan, tak sama sebab peringkat dia berbeza, ketara. C tak sama dengan D. Okey, E dan F tak sama juga sebab kedudukan unsur dia tak sama. 7, negatif 7 dekat yang ni 2, 1, yang ni 1, 2. Tak sama. Okey, macam mana dengan G? G ni take note sama. Walaupun yang ni ditulis dalam perpuluhan, yang ni dalam pecahan tapi nilai dia sama. Okey, tengok contoh 5. Diberi bahawa matriks P dan matriks Q. Okey, tentukan nilai X dan Y dan Z jika P sama dengan Q. Jadi X sama dengan 5. Nampak? Terbanding saja yang ni. Y tambah 1 sama dengan 7. So Y sama dengan 6. 5 tolak 3Z sama dengan 2Z. So 5Z sama dengan 5. Z sama dengan 1. Jadi sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Habibi ya Muhammad, ya Tabibi ya Mumajjad, Anta Zul Fadlil Mu'ayyad, Jalla man salla alayhi.